secara talian ni menggunakan platform Google Classroom. Jadi saya harap tak ada sebarang masalah lah untuk tuan-tuan dan puan untuk masuk dalam Google Classroom. Jika baik dan juga penjelas daerah sudah memastikan semua peserta daripada sekolah-sekolah 4 telah menyertai Google Classroom. Hanya beberapa isu je lah yang saya dapati ada masalah pada modul 4.1.1 di mana ada rakan-rakan kita yang tak dapat nak klik untuk tengok video tu. Jadi di peringkat saya jumpa tak ada masalah. Jadi saya rasa itu mungkin berkenaan dengan internet lah, pencapaian internet yang kurang kuat di kawasan tersebut menyebabkan modul tu tak dapat keluar lah. Jadi tuan-tuan boleh cuba lah cuba menggunakan beberapa platform telco ke Celcom ke Maxis untuk memastikan modul 4 tu kita dapat lihat lah, terutama pada bahagian video tu. Jadi untuk makluman, tarikh akhir untuk menyelesaikan latihan modul 4 adalah pada 16 Ogos 2020. Walau bagaimanapun, bagi penghantaran laporan tugasan oleh rakan elit adalah kita buka sehingga 4 September 2020. Itu tarikh akhir untuk tugasan lah. Jadi ada masa lagi lah, walaupun dah habis secara atas talian untuk Google Classroom tu, masih lagi boleh menghantar tugasan sehingga 4 September 2020, iaitu hari Jumaat. Ini tarikh ni yang ditetapkan oleh BPG. Jadi untuk lawatan bimbingan kedua rakan elit, jadi dicadangkan untuk dilaksanakan sepanjang Ogos. Jadi bertepatan lah dengan tugasan modul 4 yang memerlukan sokongan daripada rakan elit. Untuk bimbingan pertama kita telah laksanakan secara atas talian pada masa PKP tempoh hari. Jadi untuk bimbingan kedua ini adalah secara face to face, secara bersemuka. Jadi surat untuk lawatan bimbingan ni dah ada pada saya. Hanya saya ingin memastikan senarai peserta, senarai rakan elit bagi setiap sekolah bimbingan tu adalah lengkap lah. Saya lihat dalam dashboard TS25 ada sekolah yang tiada data rakan elit, sama ada dari IAB, SIP, SIC ataupun IPG lah. Jadi mohon penyelaras daerah untuk semak dashboard supaya besok lah jalannya kalau boleh ini hari untuk memastikan pengemas kinian tersebut, kerana esok insyaAllah saya akan edarkan surat tersebut lah. Suratnya dah ada, hanya lampiran sekolah dan rakan elitnya untuk bimbingan kali kedua ini. Jadi untuk bimbingan face to face ni, kita galakkan supaya rakan elit IAB stroke SIP plus pergi bersama-sama dengan rakan elit IPG dan SISC plus lah. Jadi kena dapatkan kesefahaman lah. Maknanya kalau boleh kena pergi bersama supaya dapat membantulah dari segi aspek modul 1, 2 oleh IAB SIP plus dan modul 3, 4 untuk IPG dan SISC plus. Jadi itu sedikit makluman lah tentang pelaksanaan latihan untuk kohort 4 TS25. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada moderator Encik Azman bin Shafiee SIP Plus daripada PPD Hulai untuk meneruskan. Silakan Encik Azman. Sebenarnya tiada moderator Encik Firdaus. Saya cuma bantu je untuk host. Okey, jadi kita tunggu Dr. Salihah. Kalau dia tak boleh masuk juga, saya kena padam lah. Mungkin dia ada teknikal lah dengan, okey, ada masuk Okey, tuan. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Doktor, saya pin sekejap. Doktor, kalau boleh mikrofon tu on kan mikrofon. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Ya, dengar. Okey, Doktor, tadi Cik Firdaus dah mulakan sesi dia dah mulakan sesi, dia penerangan sikit lah tentang apa langkah-langkah dan proses pelaksanaan modul 4.
dan sekarang ni memang waktu yang kita berikan kepada doktor untuk berikan taklimat berkaitan dengan pelaksanaan modul 4 dan kalau ada pertanyaan nanti doktor terangkanlah. Jadi untuk itu, untuk doktor sekarang ada 55 orang yang bersama kita hari ini dan dalam panel kita ni adalah SIP, ada SIC dan saya dapati ada juga master trainer daripada ITG sama-sama kita. Jadi saya rasa saya tak lengahkan masa. Doktor dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi yang saya terima kasihlah kepada Cik Azman sebagai moderator untuk petang ni. Rakan-rakan RE semua daripada IAB, daripada IPG, daripada PPG, SC Partners dan juga SISC. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan telah pun masuk kepada kita punya Google Classroom untuk meninjau ataupun mendalami lagi apakah input-input yang terdapat dalam modul 4 dan pada petang ini saya fokuskan kepada cara mana kita boleh membuat bimbingan dan juga untuk tugasan. Jadi saya sebenarnya saya tak boleh kalau nak paparkan daripada Google Classroom. Kalau Google Meet ni terus boleh kita paparkan kan apa yang ada kat dalam tu. Jadi Doktor. Sebenarnya Google Meet ni dia support kalau doktor ada bahan nak paparkan, doktor tekan aja dekat bahagian present now tu kat bawah. Tekan saja Saya try kalau boleh masuk saya punya ni. Dekat bawah tu sebelah ada video kita, ada turn on caption, lepas tu ada present now. Okey, sudah boleh lah. Okey, boleh. Dah boleh dah ya? Okey, silakan. Saya pun dah ready tadi, saya ingat tak? Saya try je lah kan. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya dah bermula pun modul 4 pada 13 hari bulan hari itu. Jadi sepatutnya sekolah telah pun telah membuka lah dan belajar tentang apakah input dalam modul 4 ni. Jadi untuk itu kita bolehlah kontak sekolah dan pertama sekali ialah minta peserta untuk daftarkan lah. Saya rasa itu dah belum tu Cik Azman, semua dah diberitahu kan? Ini tindakan daerah mungkin aku tidak katanya. Sudah boleh ini tindakan daerah masing-masing dah dimaklumkan. Dah dimaklumkan ya. Okey, jadi untuk itu saya yang ni ada nampak tak saya punya slide ni? Okey, nampak. Bahagian pengenalan tu kan? Ya, okey, pengenalan Jadi saya nak menjelaskan tentang semua bagaimana pelaksanaan ni untuk modul 4 ni kita bimbing di sekolah. Jadi saya buka besar Okey. Jadi untuk kita fahami bahawa kita balik semula kita nak buat connecting antara modul di sini konsep program CS25 kalau kita lihat ada 4 untuk kohort 5 iaitu guru yang kompeten dan aspirasi tinggi, besaran pengajaran yang menyeronokkan, kepimpinan yang berkualiti, berpuasan, komitmen komuniti yang padu. Jadi untuk melihat di sini, untuk modul 4, kita lebih kepada bagaimana kita nak menyasarkan kepada untuk mencapai besaran pembelajaran yang menyeronokkan lah Jadi di sini kita lebih, kalau kita lihat modul 1 ialah tentang bimbingan dan pementoran yang lebih kepada kepimpinan yang berkesan di sini. Jadi untuk kalau kita lihat dalam modul 4 ini, tugasan 1 ialah berkenaan pintas. Jadi pintas ni kita akan buat semakkan dalam modul 4 ni lah untuk melihat lebih kepada bagaimana kita membimbing sekolah di sini untuk membangunkan sekitaran pembelajaran guru profesional guru. Jadi di sini kita akan nanti saya akan jelaskanlah untuk tugasan 1 tu bagaimana kita boleh bimbing sekolah kemudian untuk modul yang kedua kita lihat ialah dari segi aspek kepimpinan juga di mana kita lebih kepada macam mana kita nak menghala tujuan sekolah dan juga membuat pintas lah di sini bagaimana interpretasi data tu kita gunakan untuk kita membantu sekolah menyasarkan apakah target ataupun hala tuju sekolah. Jadi untuk modul 3
Modul 3 kita akan kita lebih kepada menerajui pembelajaran di mana kita cuba untuk membantu ataupun meningkatkan dari segi kompetensi guru guru yang kompeten dan beraspirasi tinggilah. Dan seterusnya pada modul 4 ni kita akan lebih faham tentang persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Jadi kalau sekolah kita bila menerima JTS ni, ya apa yang dipahami dalam target untuk persekitaran pembelajaran positif tu biasanya dia akan meningkatkan persekitaran fizikal sahaja. Jadi sebenarnya ialah bila modul 1, 2, 3, 4 sebenarnya ialah kita membangunkan kualiti sekolah dari aspek kepimpinan dan juga kualiti guru dahulu. Di mana di sini kita daripada 3 kita dah bagi input tentang pedagogi bermakna, pedagogi, kemudian bila modul 4 kita dah cuba membangunkan di segi persekitaran pembelajaran profesional guru lah. Ni koordinati yang saya jelaskan tadi Jadi modul 4 ini adalah berkenaan connecting antara modul 1, 2 dan modul 3. Jadi untuk ni objektif untuk modul 4 kita faham bahawa dalam tugasan 1 kita cuba memastikan perkembangan semasa transformasi sekolah. Kalau daripada bulan 2 hari tu kita dah habiskan modul 1 dah ada, modul 1 dan 2 dah ada pintas, maka untuk modul 4 ini kita akan cuba memastikan menganalisis jurang untuk pembelajaran profesional guru tu untuk melihat apakah telah mencapai dari segi dia punya, boleh bantu saya tak? Saya kadang-kadang hilang sikit word sikit. Cik Azman. Bantu macam mana tu Doktor? Okey, keduanya kita mengenal pasti konsep persekitaran pelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kemudian kita cuba memberdayakan persekitaran pembelajaran positif ke arah menjadikan sekolah sebuah organisasi pembelajaran lah. Jadi di sini kita cuba nak merungkai peranan pemimpin pertengahan, sebenarnya bagaimana kita nak meningkatkan di segi memberdayakan peranan pemimpin pertengahan bagi mewujudkan persekitaran pelajaran positif. Kemudian itulah bila kita nanti kita melalui interas persekitaran pembelajaran profesional kita akan melihat antara 7 ke manakah yang mempunyai jurang lah. Kita analisis jurang persekitaran tu untuk kita bantu sekolah untuk dibimbing untuk ditingkatkan lagi lah pembelajaran profesional guru. Kemudian akhir sekali kita nak melihat bahawa coaching and mentoring dalam persekitaran bimbingan profesional itu menjadi amalan di sekolah supaya kita lihat bahawa sekolah akan mencapai lah target ataupun hal dituju dari segi kualiti guru kualiti guru. So di sini yang kita fahami bahawa persekitaran pembelajaran kita melihat dari segi macam mana nak memberdayakan pemimpin sekolah, kemudian pemimpin pertengahan dan juga guru. Kalau kita lihat di sini ialah komponen-komponen bagi peranan untuk 3 ni, pasukan sekolah, pemimpin pertengahan iaitu MLT dan guru ini kita perlu tingkatkan dari segi autonomi masing-masing untuk supaya murid juga diberi peluang untuk berotonomi lah, ditingkatkan dari segi pembelajaran bermakna. Jadi kita faham bahawa fokus tahun 2020 ini iaitu gerak kerja profesional PKPPM ialah tentang TS25. Kita nak meningkatkan penyertaan murid dalam STEM dan TVET lainnya pun semua kan. Ini adalah pembelajaran bermakna. Jadi kualiti guru dan pemimpin sekolah kita faham kita perlu meningkatkan lagi peranan dan menyelahkan lagi dari segi autonomi pemimpin dan juga autonomi guru lah dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini kepentingan pentaksiran juga untuk kita melihat balik, menyemak balik dari segi amalan lah cara guru untuk mentaksir dari segi perkembangan pembelajaran murid. Kalau kita lihat di sini, kita faham bahawa penggerak pembelajaran bermakna untuk TS25 ni visi kita ialah membangunkan persekitaran pembelajaran dan pengajaran PDP yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Itu adalah core yang patut kita bangunkan di sekolah. Dan di sini kita melihat bahawa persekitaran pembelajaran positif ini, itu yang saya kata teras bagi persekitaran pembelajaran ni ada 7 lah. Kalau kita tugasan 1 untuk kita nak
nak menganalisis jurang pesedaran ni, kita akan melihat dari segi 7 teras ni mana yang ada jurang ni. Contohnya kalau kita melihat adakah data yang di sekolah tu cukup lengkap untuk kita menganalisis ya, untuk kita tingkatkan dari segi perlu buat intervensi, ataupun kita nak memulakan melihat dari segi nak memantapkan kepimpinan dahulu, ataupun kita melihat sumbernya dulu, ataupun kita nak tengok adakah reka bentuk pembelajaran tu dia telah pun adalah yang perlu kita bantu untuk bimbing mantapkan. Jadi teras pembelajaran profesional ni tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat setiap satunya supaya di sini ialah apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan bimbing sekolah lah. Contohnya kalau komuniti pembelajaran profesional yang meningkatkan keberkesanan guru dan pencapaian semua murid berlaku dalam komuniti yang beriltizam, melaksanakan penambahbaikan berterusan, bertanggungjawab secara kolektif dan pelarasan matlamat. Jadi kalau teras pembelajaran profesional ini adalah yang positif lah. Jadi untuk kita menyimak semula pintas kita dari segi pembelajaran profesional guru, kita akan lihat di mana kita ada jurang ataupun lag kat sini lah, ada gap kat sini. Contohnya dari segi aspek pelaksanaan ke, keberhasilannya ke, ataupun resource-nya kita cari. Tapi untuk kita mengenal pasti pintas ni tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat jurang tu biasa kata menganalisis jurang tu biasa kita melihat gap yang sangat besar kan, tapi sebenarnya kita kadang-kadang lebih baik untuk kita menyelesaikan masalah gap yang kecil-kecil dulu supaya yang besar tu dia ada yang saling berkait dan dia akan mengurangkan dari segi gap yang besar untuk target teras yang lain. Contohnya pada inilah berbanding dengan mungkin kita bimbing sekolah, kita nampak dari segi aspek komuniti pembelajaran, kita ada masalah kat sini, so kita akan bekerja lebih keras untuk menyasarkan untuk yang itu. Jadi kemungkinan mungkin kita perlu mengemaskan kini data sekolah tu dari segi dokumen dia apa semua untuk kita lihat sebenarnya, buat data driven dan kita boleh mengemaskan pintas kita lah untuk mencapai target lah. Seterusnya inilah otonomi. Kalau kita meneliti dari segi perbezaan, apa beza sekolah TS dengan sekolah biasa ialah otonomi. Otonomi sekolah itu untuk bangunkan kapasiti sekolah masing-masing. Kita membuat satu strategi bimbingan tu supaya kita susun semua jadi standard tau. Maksudnya mungkinnya otonomi kita melihat bahawa kita untuk kesesuaian yang saya kata teras pembelajaran ni, di mana kelemahan sekolah contohnya, mungkin dari segi resource. Jadi untuk dia menyediakan resource tu memerlukan masa yang panjang. Jadi kadang-kadang kita bimbing sekolah ni ada yang cepat, ada yang lambat. Malahan yang paling seronok ataupun paling best kalau kita datang sekolah tu, dia dah ada budaya. Dah ada budaya. Contohnya PSC, sekolah dah ada budaya. PAK 21 dah ada budaya. Kualiti guru dari segi amalan pembelajaran kooperatif tu memang di tahap yang tinggi. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bimbing sekolah untuk menganalisis jurang tu, kita tentang otonomi tadi, kita perlu beri lebih peluang dan ruang ataupun otonomi kepada pihak sekolah lah untuk membangun kapasiti masing-masing. Bagaimana mereka, cuma analoginya macam kita nak bimbing anak berjalan lah, kita bertatih, anak tengah bertatih kan. So kita menghala tujukan ke jalan yang betul, ataupun bila nak jatuh kita support macam tu lah. Tapi kita tidak menentukan masa contohnya kan, contohnya penyelesaian kita ialah pada 16 hari bulan 8 ni. Jadi bila 16-58 dia tak siap ataupun ni tak siap dia punya tugasan apa semua, kita perlu selalulah jadi sebagai RE ni daripada awal lagi kita memang kena selalu mengingatkan ni. Dan pada saya bila menilai ni ada tersurat dan tersirat lah, dan perlu dipahami bahawa tentang otonomi lah, otonomi ni sekolah, pihak sekolah mungkin dia akan lambat ataupun cepatnya. Jadi di sini terusnya kita melihat dari segi otonomi guru dan pentadbiran ni berasaskan sekolah ni, kita kena faham bagaimana kita perlu bantu guru. Maksud dia kata di sini kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan otonomi kepada guru untuk melaksanakan pentadbiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Jadi di sini
otonomi guru lah untuk bagaimana mereka membuat pentadbiran dan membuat pertimbangan profesional, dan pertimbangan profesional tu biasanya dia akan berlaku semasa buat PSC ke apa. Nah, maka dengan itu kita perlu meningkatkanlah mengaktifkan PSC di sekolah dan bantu guru-guru untuk lebih aktif lah. Dan untuk kesedaran pelajar positif yang kita faham ialah otonomi guru dalam konteks kesedaran ialah berapa kapasiti ataupun yang kita katakan berapa banyak otonomi guru yang kita perlu ni. Jadi peranan pemimpin pertengahan sebenarnya memberi peluang otonomi kepada guru untuk supaya ada degree of self-directedness itulah. Dan pihak kepimpinan sekolah dari segi aspek pemantauan contohnya untuk melihat yang kita kata from the bottom to the up level tu, berapa otonomi yang diberi kepada guru dalam proses pengajaran. Jadi keperluan untuk pemimpin pertengahan dan pemimpin untuk menyediakan dari segi resource tadi resource. Dan seterusnya kita melihat dari segi perancangan pembelajaran profesional ni, biasanya kita akan analisis dari segi pembelajaran profesional guru itu ialah melalui contohnya TNA lah yang biasa yang cikgu buat tapi sebenarnya untuk TS25 kita lebih cuba mengaktifkan dari segi coaching and mentoring dalam bimbingan kita instructional dalam tugasan guru. Bagaimana kita melihat contohnya kalau kita tunggu misal kata analisis keperluan TNA guru, dia memang tahu apa kelemahan dia apa semua. Mungkin ada yang dia tak nampak lagi apa kekurangan pada dirinya. Jadi melalui gitaran bimbingan instructional kita akan menampakkan lagi kepada dia lah apa yang perlu kita tambah baik ataupun dia sendiri ada kesedaran untuk menambah baik diri dia. Jadi di sini keperluan itu kita perlu bimbing di sekolah lah kepada terutamanya kepada MLT. Dan seterusnya ini adalah pelan pembelajaran profesional yang biasa kita faham bahawa apakah amalan semasa sekarang guru yang kita kata nak backwardkan design mereka untuk lebih otonomi dalam memberi otonomi kepada guru dan memberi otonomi kepada murid. Jadi otonomi kepada murid ni dalam pembelajaran murid ialah pembelajaran bermakna lah. Di mana kita akan lebih melihat kepada kompetensi pembelajaran murid yang perlu kita tingkatkan ni. Okey, jadi saya sambung. Ini adalah aktiviti pembangunan profesional berterusan lah yang kita perlu bantu guru untuk aktif dalam SPS KPM ni. Okey, sekejap saya jawab Okey. Jadi untuk kena faham bahawa modul 4 ni ialah tentang pembangunan profesional guru dan juga pembelajaran profesional guru lah Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dah faham dah apakah maksud pembangunan profesional dan juga pembelajaran profesional. Untuk tuan-tuan dan puan bimbing sekolah nanti tu tentang setiap satu Sabtu 4.1, 4.2, 4.3 kita ada perbincangan kan bawah tu. Bawah slide video ada perbincangan. Kalau ada tulis perbincangan tu tuan-tuan dan puan-puan minta peserta di sekolah untuk mereka berbincang sama-sama kumpulan mereka. Kemudian masa kita datang ke sekolah nanti barulah mereka akan bentang dan kita akan bimbinglah mereka kalau ada mungkin ada mereka nak tanya betul ke kan untuk dari segi nak align balik dia punya input yang mereka dapat tu lah. Ataupun kita tunggu perbincangan tu bila tapi perbincangan tu mereka kena faham dululah sebelum membuat tugasan sebenarnya bagi terutamanya tugasan yang kedua iaitu kita dalam bimbingan instructional tu kena mereka faham tengok video sebabnya masa kami untuk bagi slide video tu kita tak bagi tak diberi masa yang panjang tau. Dia kata okey jangan panjang-panjang sebab peserta nanti
sebab dia kata terlalu panjang, dia akan mengantuk dan dia tak dapatlah dia kata. Jadi kita buat slide tu pendek-pendek, tak lebih daripada 20 minit. Jadi untuk mendalami tentang input tu, kita bagi aktiviti-aktiviti yang dalam toolkit tu untuk perbincangan. Jadi yang kita orang bimbingan instructional tu, tugasan 2 tu memang adalah mereka kena tonton video Gymnite dengan cikgu tu untuk mereka faham setiap peringkat peringkat kita orang bimbingan di impact cycle tu. Jadi ni 4.3, 4.2 kan. Cik Azman pergi ke tugasan bawah sekali. Okey, buka pada tugasan modul 4. Okey, kita buka tugasan yang pertama. Okey, kita akan tengok tugasan yang pertama yang saya jelaskan tadi. Kita akan menganalisis jurang secara pembelajaran profesional. Di sini untuk kali ini kita harapkan bila kita turun ke sekolah nanti, kita faham bahawa kita ada 4 hari ada 2 siri untuk kita semuka dengan sekolah. Mungkin selepas PKP ni kita akan turun sekolah bulan 9 kita habis PKP akhir bulan 8, bulan 9, 10. Lepas tu mungkin dalam pada tu kita datang 2 kali lah ke sekolah untuk 2 hari. Jadi kita akan bimbing lah kalau datang tu kalau boleh IAB ataupun SIP bersama dengan SIC ataupun IBG untuk kita bantu sekolah bimbing untuk memurnikan balik pintas tu jadi di situ kita melihat contohnya kita ada 4 KRA tu yang kita kata tadi, yang saya jelaskan tadi ialah tentang kita nak meningkatkan kompetensi guru yang berkualiti, kemudian persekitaran pembelajaran positif, kepimpinan, dan satu lagi ialah PIBK. Jadi tapi untuk pintas kali ni sebenarnya kita menganalisis jurang persekitaran pembelajaran profesional guru tau. Jadi di sini kalaulah sekolah lah pada pintas yang pertama, pintas yang ada di sekolah lebih memfokuskan kepada kepimpinan contohnya. Jadi kita kali ni kita akan bantulah untuk mereka menganalisis jurang untuk persekitaran pembelajaran profesional. Okey, ini untuk tugasan ni memurnikan pintas dengan menetapkan bidang keberhasilan fokus pada persekitaran pembelajaran profesional di sekolah lah. Next Cik Azman. Okey, di sini kita nak yang saya kata kita nak kemaskinikan dari segi aspek kita kena pasti komponen persekitaran pembelajaran profesional dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, itulah kita nak cari apakah jurang dari segi 7 teras tadi yang saya, kalau sebenarnya kita lihat 7 teras tadi lah sebagai panduan dan kita cuba analisis faktor, isu dan cabaran terhadap guru untuk membina persekitaran pembelajaran profesional. Jadi kemudian menyiapkan strategi untuk merapatkan jurang persekitaran pembelajaran profesional. Saya tak masukkan pintas pula dia punya tu. Jadi kalau boleh SIP partner ataupun IAB akan bersama dengan RE, IPG dan juga SIC lah untuk bantu sekolah melihat balik menganalisis jurang persekitaran profesional cikgu kat sekolah. Jadi kalau itu fokus utamanya ialah meningkatkan dari segi kualiti pengajaran guru dan seterusnya. Ada soalan tak untuk yang tugasan yang satu yang tuan-tuan mungkin tak boleh berapa nak faham nak apakah jurang persekitaran yang kita nak analisis tu? Doktor, yang slide yang nombor 1 tengok balik, slide kedua yang kata ada bidang keberhasilan fokus tu. Sebab dalam pintas kita kan ada bidang keberhasilan nombor 1 tu kan. Dan bidang fokus nombor 3 dia tak campur. Bidang keberhasilan fokus saya komplit. Okey, pergi kat yang teras pembelajaran profesional. Teras profesional. Teras pembelajaran profesional. Dari situ kita akan cuba meneliti lah menganalisis dari segi jurang kita tengok isu apa yang boleh kita bantu sekolah untuk meningkatkan dari segi kualiti pengajaran guru. Yang inilah
Kita mungkin boleh ambil sekata pembelajaran profesional, perubahan dalam pengetahuan kemahiran dan sikap guru. Contohnya kita ada isu, boleh bagi saya satu contoh tak isu tentang kualiti guru contohnya. Yang memerlukan kita, contohnya lah sekolah telah meletakkan contoh strategi PSC apa yang mereka nak buat inisiatifnya lah untuk bantu meningkatkan kualiti guru tu. Jadi kalau kita lihat di situ, kita nak cuba membantu menambah baik amalan guru di sekolah sebenarnya tu. Jadi untuk itu kita cuba meneliti trust ni, apakah yang ada lagi gap-gap yang kita boleh bantulah untuk ditingkatkan. Contohnya peranan-peranan dalam SK PMG2 Standard 4 itu, manakah yang ada masih lagi guru bermasalah, untuk menyasarkan kita katalah kualiti keseluruhan sekolah. Jadi kita ada inisiatif lah untuk bantu sekolah. Mungkin kita boleh bagi idea pada sekolah untuk inisiatif yang sesuai yang ada input dalam modul 2 contohnya yang kita kata ada penggunaan PSC kan. Apakah lagi bagaimana meningkatkan dari segi tadi tu pembelajaran berterusan itu, apakah yang sesuai untuk mereka meningkatkan dari segi amalan pengajaran mereka. Jadi untuk yang pintas tu kita hanya memfokuskan kepada tadilah pisaran pembelajaran profesional untuk bantu sekolah meningkat dari segi aspek kompetensi guru. Okey, jadi ada pertanyaan tak untuk yang tugasan 1? Dr. Siti Saleha. Ya. Saya Ziha. Ziha, okey. Okey, saya nak tanya sebab apa dalam tugasan yang pertama, analisis jurang, sebab kita akan berfokus kepada bimbingan instructional, the impact cycle. Kalau dekat sini, yang saya faham lah, dia akan menganalisis jurang sebab data, antara data yang diperlukan ialah SPL KPM, lepas tu mungkin data SAPS dan juga data SKPM G2 Standard 4. Sebab PPS dan PP mereka akan menganalisis jurang dan mereka akan mengenal pasti guru yang untuk jadi coachee sebagai dalam bimbingan instructional ni. Jadi dekat sini saya rasalah yang saya tengok daripada James Knight ni, PPS dan PP dia akan duduk bersama-sama, dia akan menganalisis data-data yang diperlukan seperti yang saya nyatakan tadi. Kemudian mereka akan mengenal pasti isu, lepas tu dia deep dive, dia pergi kepada guru mana yang perlu akan dijadikan coachee. Kemudian mereka akan meminta coachee tersebut merakamkan video. Jadi dia akan terus pergi kepada tugasan yang kedua tu. Sebab apa, kalau kita tengok kat sini, memang yang the first one dia kena kemas kini pintas. Kena kemas kini pintas, dia akan berdasarkan kepada persekitaran pembelajaran profesional. Kemudian dia akan menganalisis jurang, dia akan analisis data-data yang diperlukan. Kemudian baru dekat situ akan ada relate dengan inquiry pembelajaran profesional dan juga multi-layer model black box tu. Betul tak? Betul-betul. Itu maksudnya kesinambungan daripada analisis jurang. Kita nak menentukan siapa yang bakal coachee untuk kita dalam bimbingan instructional lah. Jadi kalau macam Ziha kata tu, dia memang betul lah, kita gunakan pintas ni untuk kita faham, kita akan dapatkan lah guru yang mana kita ni lah untuk bantu bantu dari segi tu. Tapi kalau boleh pintas ni kita lepas pintas dia ada OPPM kan, jadi kita tak juga semestinya lah kita nak dapatkan cikgu tentu cikgu tu. Jadi kita penentuan untuk cikgu yang kita pilih tu kan. Sebabnya dari segi inisiatif tu mengatasi dalam analisis jurang untuk dalam pintas ni, dia tak semestinya sama bagi setiap sekolah. Tapi Ziha punya pandangan, cadangan untuk supaya pintas ini, hasil daripada pintas ni kita boleh menggerakkan dari segi kita dalam bimbingan instructional tu adalah baguslah. Salah satu kita strategi inisiatif untuk dalam pintas tu yang kita katakan okey, salah satunya ialah kita membuat bimbingan instructional menggunakan apa ni, James Knight ni, the impact cycle.
Okey, terima kasih Zia. Lagi ada persoalan lagi untuk tugasan 1? Jadi mungkin jadi inilah peranan SIP partner dan juga apa ni IAB untuk bantu bantu juga bersama dengan RESIC lah untuk apa ni bimbing sekolah untuk pintas ni. Jadi nanti kalau kita turun sama-sama lah set masa tu kita. Okey, boleh teruskan ni kalau ada soalan lagi kalau kurang faham tentang tugasan 1. Okey, kalau begitu kita terus pada tugasan yang kedua, Cik Azman. Okey, untuk tugasan 2 ialah kita akan buat satu kitaran bimbingan instruksional di impact cycle ya. Okey, next. Okey, ini seterusnya. Okey, kita akan ada 3 peringkat. Jadi di sini kita lihat peringkat kena pasti ialah kita kena coaching lah cikgu tu Tapi coaching kita ni dia berlainan sikit sebabnya kalau coaching Gymnat kata dia perlu ada rakaman video contohnya lah. Tapi macam ni lah, kita kadang-kadang kita dapat lah idea tu daripada Gymnat tapi mungkin kita akan ada juga keluasan ataupun flexibility yang kita boleh buat lah. Contohnya kalau rakaman cikgu kita mungkin tak berapa selesa, kita boleh je ambil daripada hasil-hasil pemerhatian ataupun hasil-hasil pembelajaran murid lah untuk kita melihat dari segi realiti ataupun isu pengajaran guru Tapi kalau Gymnat dia kata okey pada peringkat kena pasti kita rakam dulu cikgu mengajar. Contohnya bila masa coaching tu kita tayangkan video tu, rakaman video tu kita akan melihat apa sebenarnya yang boleh ditambah baik daripada pengajaran guru. Di sini saya nak jelaskan, kadang-kadang kita nak buat kitaran bimbingan instruksional ni, kita kata okey kita melihat dari segi cikgu tu dah ada masalah ini, cikgu ni ada masalah ni. Sebenarnya tak ini sebenarnya kita nak budayakan pada semua cikgu lah walaupun cikgu tu bagus ke apa semua kita nak melihat supaya cikgu tu ada kesedaran untuk selalu membuat refleksikan diri tentang apa lagi itulah pembelajaran profesional. Apa lagi sebenarnya yang dia boleh tambah baik ataupun mantapkan dari segi pengajaran mereka. Jadi walaupun Gymnat katalah masa mengenal pasti tu kita guna video, kita guna pemerhatian, kita guna hasil pembelajaran, mungkin kita boleh fleksibelkan tuan-tuan dan puan-puan ikut keselesaan sebab mungkin budaya orang putih dengan budaya kita tak sama jadi bila tapi kalau rakaman video tu lebih bagus sebab kita dengan dia boleh sama-sama tengoklah sama-sama lihat, kemudian dia nampak jelas lah, dia nampak dia punya interpretasinya tu mantap kemudian kita sama-sama dengan dia akan menetapkan matlamat lah dan strategi pengajaran tu biasanya daripada mungkin daripada kita ataupun daripada dia jugalah. Daripada kita contohnya sebab kita pakar, kita dah biasa dalam bidang kita, so kita akan contohnya lah sekarang ni macam TS25, ada sekolah yang menetapkan struktur pembelajaran kooperatif tu dia nak menetapkan yang ni 5. Jadi 5 tu mungkin ada ramai cikgu tak berapa biasa Jadi untuk membiasakan tu kita nak biasakan, kita boleh je gunakan kitaran bimbingan instruksional ni. Kita kata okey kita nak buat 1 stay 3 stay contohnya lah, kita nak ni cikgu tu tak biasa. So ini juga salah satu cara lah untuk kita membantu guru itu selesa menggunakan struktur tu. Sebab dalam banyak-banyak struktur pembelajaran kooperatif contohnya ada cikgu yang boleh buat ni. Tapi sebab kita nak merutinkan semua warga murid sekolah kita ni supaya sebab dia akan masalah tingkah laku tu sebab kita dah rutinkan dia akan lebih mudah lah kan murid dah biasa. Berbanding kalau sebelum ni okey cikgu bebas menggunakan apa struktur pembelajaran kooperatif contohnya kan. Jadi kemudian pada peringkat belajar tu pemodelan tu ialah mentoring tau. Jadi mentoring ni kita sebagai yang pemimpin pertengahan yang pakar yang dah biasa ataupun kita dah tahu struktur ni yang kita boleh bantu cikgu tu sebab cikgu ni berlainan potensi mereka. Jadi kita kena tunjuk cara lah model tu, tapi kita kena buat satu senarai semak lah sebelum kita kita sama-sama mengajar.
dari segi nak menentukan bahan yang digunakan, nak menentukan peranan-peranan semasa sesi PGPC itulah. Kemudian selepas itu kita akan set time, masa kita buat tu mungkin masa yang sama kita boleh buat lesson study juga. Kita boleh panggil cikgu-cikgu lain sebab kita rasa kita nak merutinkan dari segi itulah tadi yang contohnya pemilihan struktur kooperatif untuk sekolah kita. Jadi kita rakam video balik, lepas tu kita akan kita akan pergi pada the next peringkat lah, iaitu meningkatkan. Jadi meningkatkan tu kita akan tengok menetapkan hala tuju tu, maksudnya kita semaklah hala tuju atau matlamat kita tu nak ubah ataupun kita bolehlah guna, cikgu kata okey saya selesa lah buat struktur ni cakap, ataupun ada tak struktur lain yang boleh kita gunakan. So kita akan mungkin kita tambah baik ataupun kita ada idea lagi untuk untuk buat penambahbaikan lah. Lepas tu kita akan tengoklah langkah-langkah tu betul tak masa kita buat pengajaran bersama tu, kemudian kita buat tindakan susulannya. Tindakan susulannya apa lagi nak ditingkatkan. Kita akan tanya dia, coaching balik dan tanya dia apa lagi yang perlu ditingkatkan lah. Dan seterusnya untuk tindakan seterusnya ialah kita akan tadi peningkatan penambahbaikan kita akan cuba membantu dia membantu dia untuk menetapkan langkah-langkah seterusnya untuk tindakan susulan. Dan sekiranya dia kata dia ada masalah lah dari segi dia kata dia nak ubah daripada apakah aktiviti yang dia dah rancang sama tu, kita akan pusing balik kepada kena pasti. Boleh Cik Azman terus kepada ni slide seterusnya. Ni yang saya jelaskan nanti Cik Azman atas tu, peringkat pengenal pasti lagi. Jadi di sini masa peringkat pengenal pasti tu kan yang saya katakan guna rakaman video tu Jim Knight lah yang dengan. Tapi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan, bila saya kata sebut setara pembelajaran profesional, bila kita ada otonomi tu walaupun kita dari segi otonomi lah menetapkan matlamat dan strategi tadi tu, kita boleh berbincang balik lah ikut kekuatan cikgu tu sendiri. Contohnya dia menyesuaikan, kita menyesuaikan lagi lah. Kalau dia kata dia tak selesa guna rakaman video, mungkin kita tak perlu rakaman video, kita buat pemerhatian dalam kelas atau kita dapatkan feedback lah. Yang biasa sekarang ni kita ada kriteria kejayaan, iaitu kadang-kadang ada cikgu yang buat entrance dan exit survey dalam kelas, kita boleh gunakan tu lah untuk melihat mungkin apa dari segi strategi pengajaran guru yang boleh ditambah baik. Okay, next Cik Azman. Jadi yang penting ini, yang penting matlamat tu kita boleh memberi impak besar lah akan meningkatkan dari segi pembelajaran murid pembelajaran murid. Jadi kena fokus pada Dr. Siti. Okay, Dr. Siti. Ya. Saya nak tanya sebab kalau kita tengok dalam kitaran James Knight tu pada peringkat kena pasti dia mencadangkan ada 3. Yang pertama ialah rakaman video. So it means akan masuk keluasan lah. Yang kedua ialah maklum balas murid. Saya nak tanya dekat sini, kalau katalah daripada maklum balas murid ni, adakah dia datang daripada guru tersebut, dia nak tengok aspek mana yang perlu ditingkatkan ataupun dia mesti ada perbincangan dengan instructional coach dia? Kalau kita kata maklum balas murid tu, mungkin kita ambil yang student voice punya tu. Jadi dia boleh berbincang lah apa benda yang item-item yang dia nak minta budak dia tik lah semasa pengajaran. Ya, boleh. Tapi sebenarnya di sini Ziha, sebenarnya kalau kadang-kadang kita sebenarnya nak meningkatkan potensi guru tau. Kalau kita buat pencapaian guru, contohnya kita dapat di berapa peratus sebenarnya cikgu tu kita nampak bagus dan tapi lama-lama kalau cikgu tu bagus tapi dia tak ada kelainan dalam pengajaran dia nak meningkatkan lagi dari segi dari segi strategi lah teknik yang digunakan dalam kelas tu. Maksudnya kita boleh bantu bimbing tau untuk cikgu-cikgu yang begini, bukannya cikgu yang ni lah. Lagi satu, dalam keadaan sebenar di sekolah,
kalau kita terus sasarkan kepada cikgu yang bermasalah dulu, dia akan jadi nampak macam faham tak maksud saya? Dia akan jadi macam kita cikgu tu akan rasa oh dia menjadi target sekolah untuk dibantu bimbing. Itu yang tadi saya kata, bila kita menganalisis jurang, lepas tu akhirnya di end kita akan dapat oh ada cikgu-cikgu ni contohnya lah cikgu yang baru posting dia ada masalah ni. Tapi mungkin kalau kita ambil kita buat sesi kita dan bimbingan ni pada mereka yang lemah, dia akan jadi nampak dia adalah target person yang dia rasa dia ni. Jadi sebab tu pada saya dalam bimbingan sebenar kita nanti untuk yang tugasan 2 ni, kita tak perlu macam oh kita nak korek cikgu ni ada masalah so kita akan buat pada cikgu ni. Jadi sebab tu kita buat student voice tu penting dulu. Daripada student voice tu, daripada modul 2 tak salah ada student voice tu, kita tengok apa segi-segi amalan pengajaran guru ni yang kita perlu tambah baik dan kita ambil secara random sajalah. Kita tak boleh, kita seboleh mungkin kita sebenarnya jangan macam itulah. Menjawab tak Ziha? Ya, mungkin kita boleh cadangkan kepada sekolah sebab yang kita tengok mungkin akan ada satu koci lah sebab RE tak ada masa nak pergi selalu. Jadi sebab dia akan melatih pemimpin pertengahan, PPS ni akan melatih pemimpin pertengahan sebab mereka yang pergi khusus. Jadi mungkin dia boleh cadangkan beberapa guru, di antaranya dia boleh pick at random berdasarkan data. Mungkin guru yang bagus tapi ada aspek yang perlu ditingkatkan dan mungkin ada juga guru yang memang perlu ditingkatkan. So it means that kalau di situ kita tengok PP ni dia akan membawa PP masuk ke kelas dan dia mungkin ada beberapa koci di sekolah tapi kita akan target kita pada satu sajalah. Sebab tu saya macam hari tu kan bila saya di Pontian dengan Ziha kan, kita nak buat satu ke kita nak buat banyak dalam keadaan yang kita tengoklah keadaan ataupun situasi sekolah lah contohnya kan. Bila kita buat satu je cikgu tu dia akan maksud saya macam ni, bila kita buat pada seorang dia akan dapat pengalaman tu yang di mana dia akan ceritakan kalau dapat baik, baiklah. Kalau dapat tak baik, dia akan jadi satu suasana di sekolah tu, oh semua masing-masing akan rasa kerisauan untuk dibimbing secara kitaran ni. Tetapi kalaulah panitia, contohnya kita kata okey semua panitia cuba buat. Tapi kita ambil random cikgu lah, kita tak ada mungkin ada cikgu lemah, ada cikgu yang apa. Lepas tu kita akan dapat satu feedback, maklum balas daripada hasil tu. Dan kita daripada hasil tugasan tu kita akan nampak lah sebenarnya kitaran bimbingan instruksional ni adalah bagus tak, sesuai tak diamalkan di sekolah tu. Maksud saya macam tu. Kadang-kadang kita nak amalan kitaran bimbingan instruksional tu dia akan jadi amalan budaya dia tahu untuk sekolah TS. Tapi dia punya pemula tu dia mesti kena cara yang betul supaya dia tak akan dapat impact ataupun yang kita kata maklum balas tu okey tak okey. Kalau kita kata okey tugasan 2 ni kita hantar satu je laporan ni. Jadi kita pengalaman cikgu yang seorang ni kita tak tahu boleh dapat satu budaya yang baik tidak pada sekolah tu. Kan? Maksud saya macam tu lah. Jadi untuk dapatkan yang saya kata boleh fleksibel kan dari segi cara kita nak kena pasti isu ataupun masalah itu, kita tengok kesesuaian sekolah lah. Kalau cikgu tu selesa untuk dirakam seperti yang Jim Knight sarankan tu adalah sangat bagus lah. Maksudnya triangulasi data kita tu sebenarnya sangat bagus bila kita buat rakaman sebab kita akan nampak, kita akan bincang dengan dia. Tapi kalau yang kita bincang dengan cikgu yang positif, positif lah. Kalau yang tak positif dia tak rasa tak selesa. Dia akan ada banyak saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sebagai SIC ataupun RE ni kita faham lah macam manalah situasi di sekolah. Jadi untuk dapatkan data untuk kita isu ataupun realiti pengajaran guru ni kita kena sesuai lah. Contohnya learning walk kan. Learning walk, beberapa learning walk kita kata okey kita dapat satu fokus masalah macam ni. So kita ambil random lah untuk bantu cikgu tu. Itu pun adalah yang sesuai lah. Lagipun kita faham bahawa learning walk kita TS ni harap dia boleh jadi amalan. Okey? Ada soalan?
Ataupun ada nak komen, mungkin tak setuju dengan saya. Boleh teruskan Cik Azman? Okey. Jadi yang matlamat tadi kan, matlamat tu mesti kita tetapkan dengan betul lah. Mungkin dalam pemikiran kita, kita cuba menyelesaikan masalah dia, ataupun kita nak menambah baik dia punya pengajaran dia, kita nak dapatkan satu idea baru kepada dia. Jadi kita nampak matlamat kita bertujuan, kita nampak jelas. Yang penting murid kita dapat manfaatnya. Contohnya murid lebih seronok lagi. Sebelum ni murid seronok contohnya dengan pembentangan, kuis. Tapi apabila kita tanya pendapat murid, dia kata dia nak lebih fun lagi. Maksudnya nak banyakkan lebih didik hibur contohnya. Jadi penyesuaian itulah contohnya kita perlu bantu cikgu bagaimana untuk mereka lebih kreatif lah untuk mempelbagaikan dari segi amalan pengajaran mereka. Jadi masa proses belajar tuan-tuan dan puan-puan, kita tentukan, kita mesti tengok kekuatan cikgu tu dalam menentukan strategi yang bagaimana untuk dapatkan hasil yang berkesan tadi, yang peers tu. Yang peers tu. Jadi seterusnya Cik Azman, dan peringkat meningkatkannya kita nak mungkin kita nak kata ini saya rasa selepas saya membuat kitaran bimbingan instructional pada beberapa orang guru, dapatan saya dia kata hampir ada persamaan. Jadi struktur-struktur pembelajaran kooperatif ni ada strateginya sesuai untuk digunakan. Jadi kita katalah kita buat perbincangan dengan dia lah. Boleh tak dia teruskan yang ni. So kalau kita dapatan kita, bila kita membuat beberapa kitaran bimbingan kitaran instructional ni, kita akan dapat satu budaya kat sekolah tu. Satu penetapan budaya. Contohnya yang saya kata, sekolah ni menetapkan 5 strategi pembelajaran kooperatif yang ini. Sebab dia tahu dah melihat kekuatan guru apabila dibimbing, dia nampak guru ni berkeupayaan untuk melaksanakan. Maknanya settle lah yang pembelajaran kooperatif. So sekarang kita akan cuba merancang tindakan seterusnya untuk kena pasti yang baru. Contohnya dari segi aspek bagaimana kita nak meningkatkan dari segi kompetensi pembelajaran murid 6C ni. Contohnya SPI dia. Kita nak menetapkan kalau kita guna struktur pembelajaran kooperatif, kita hanya dapat menganalisis saja. Kita tak nampak dari segi tahap 6 tu. Contohnya tak berapa nak nampak contohnya. So apakah pendekatan aktiviti yang kita fikirkan sesuai untuk itu yang dikatakan dalam proses inquiry pembelajaran profesional tu, kita akan nampak satu budaya sekolah tu apa yang sesuai dengan cikgu-cikgu kita dan juga sumber yang ada di sekolah kita. Contohnya biasa saya pergi kat SMK Taman Putih tu, dia ada hak pembelajaran. Dia ada hak pembelajaran, tapi mana untuk mengaktifkan hak pembelajaran tu untuk kita kata in our mind kita kata kita nak membudayakan sekolah kita ni supaya banyak pendekatan secara inquiry contohnya. Ataupun projek tu menjadi amalan dia untuk kita nak meningkatkan tahap penguasaan murid kepada 6. Iaitu secara tak langsung akhirnya kita akan dapat kejadian murid tu dari segi kompetensi pembelajaran mereka tu daripada 6C tu kita akan dapat tingkatkan. Itu yang kita harapkan dari segi akhir matlamat TS tu akan tercapai lah. Next Cik Azman. Cik Azman slide. Inilah proses meningkatkan ni, kita banyak bertanya sebab ini akan meningkatkan confidence cikgu-cikgu kita. Kita tanyakan sendiri pada dia dan kita sendiri melihat kekuatan. Jadi balik kepada tujuan kita buat kitaran bimbingan ni, kalau kita fikir amalan kebiasaan kita lah kita nak bantu cikgu yang lemah, cikgu yang kurang, cikgu yang tak mantap dari segi, tapi sebenarnya kita nak mempelbagaikan seorang guru tu dengan banyak strategi lah pengajarannya yang kata kita nak wujudkan pistaran yang pembelajaran bermakna yang positif dan menyeronokkan bagi makna pembelajaran bermakna murid itu sendiri. Seterusnya Cik Azman. Inilah inquiry pembelajaran profesional yang ni adalah benda yang terdapat dalam modul 4 dan juga black box tu yang kita fahami
sebenarnya kalau sebelum ni kita kata okey, kita hanya melihat dari segi pembangunan profesional guru. Daripada TNA yang kita analisis TNA, okey cikgu-cikgu kita nak yang ni. Tapi sebenarnya ada kepimpinan atas, dia nak ada budaya apa yang terselah dari segi amalan pedagogi di sekolah. Kalau kita lihat, kalau yang saya kata jelaskan tadi, bila TS masuk je, sekolah akan bina fizikal dulu, pestara fizikal. Yang kita faham bahawa TS ni, dalam TS ni ialah modul 4 ialah persetaran pembelajaran profesional guru dan persetaran pembelajaran bermakna murid. Yang itu kita kena faham. Jadi kadang-kadang persetaran fizikal sekolah itu boleh dibangunkan hasil daripada proses PDP. Itu yang dikatakan pembelajaran bermakna murid. Jadi tak adalah ia hanyalah sekadar hiasan ataupun sekadar untuk nampak sekolah tu ceria dan indah, tetapi yang kita nampak nak kita tingkatkan ialah dari segi jiwa roh. Contohnya kalau kita rasa kita dari segi meletakkan pasu-pasu di koridor tu adalah hasil daripada pembelajaran murid, so murid akan sentiasa konsisten untuk menjaga contohnya. Itu yang dikatakan roh dan jiwa. Bagaimana proses pembelajaran bermakna tu dibangunkan di sekolah. Di sekolah. Jadi di sini sebenarnya kepentingan dalam inkuiri pembelajaran profesional ialah secara tak langsung bila kita dalam bimbingan ni kita jalankan, pemimpin pertengahan dan juga pemimpin pasukan pemimpin sekolah akan nampak apakah amalan dari segi pembelajaran bermakna yang ada di sekolah. Sebabnya mereka terlibat secara langsung lah. Untuk peringkat yang ni, bila kita yang tadi Ziha kata, okey kita buat analisis jurang persetaran kemudian akhirnya kita akan dapatlah kita nak membangunkan apa, inisiatif apa dari segi kompetensi guru ni. Dan mungkin kita nak nampak kekuatan guru-guru kita dan sumber-sumber kita adalah begini. Jadi untuk itu kita dalam bimbingan instruksional ni kita akan melihat mungkin ada dalam masa proses meningkatkan itu pandangan ataupun idea-idea guru lagi untuk mantapkan apa yang ada dalam pemikiran kita. Sebab tu yang saya kata tujuan kita dalam bimbingan instruksional, satu, memang kita nak bantu cikgu yang kurang dari segi pengajaran mereka, kurang bukan kualiti lah dari segi kompetensi mereka dalam pengajaran tu kurang. Tapi mungkin ada cikgu yang dah baik tapi kita nak pelbagaikan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham yang black box tu sebenarnya dia akan jadi macam-macam tau. Dia jadi macam-macam. Sebab tu dalam kes bimbingan kita di sekolah, kita sebenarnya menyesuaikan diri kita dalam sekolah. Tapi untuk bangunkan kapasiti sekolah itu, kalau boleh, kita hanya meletakkan diri kita ni dalam 30 ataupun 40%. Yang lebihnya ialah mereka sendiri. Jadi 30-40% kalau sekolah memang ada keupayaan, maksudnya kita hanyalah memberi sokongan dan juga motivasi balik kepada peranan kita ni sebagai RE. Adakah kita sebagai pembimbing instruksional yang memang betul kita bantu dalam meningkatkan dari segi amalan pedagogi mereka, tetapi sebenarnya sokongan dari segi support psikososial kita ialah memotivasikan ataupun mendorong pihak sekolah lah untuk meningkatkan kompetensi mereka sendiri, iaitu kapasiti tu. Kapasiti otonomi tu, otonomi sekolah tu. Kalau kita push, kita ikut, ada kita letakkan okey, sekian hari bulan kita dah tentukan apa yang perlu sekolah buat. Jadi dia akan harap kita, dia kebergantungan pada kita. Tuan-tuan dan puan, okey. Jadi kena fahamlah kalau kita kata pembelajaran profesional pemimpin pertengahan tu sebagai penggerak utama dalam pedagogi guru, maka dia kena sentiasa amalan PSC contohnya perlu dihidupkanlah. Satu hal kejayaan untuk pembelajaran profesional guru ialah apabila guru itu akan mencari ilmu, kemahiran mereka sendiri dan kesanggupan untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu lain dalam PLC. Itu sebenarnya budaya yang kita nak sekarang di sekolah. Bukannya kita datang bimbing lepas tu balik dia tak buat one off. Macam KM PBL lah mungkin bukan orang lain. Saya sendiri pun rasa macam fail bila kita masa kita bimbing okey, lepas tu kita balik baca one off lah.
Jadi itu yang dikatakan bagaimana kita nak sekolah itu sendiri ada kesanggupan, ada keupayaan untuk membangunkan kapasiti sekolah mereka untuk menjadi lebih cemerlang dan mencapai matlamat TS25 iaitu kualiti sekolah yang bagaimana ada watak, ada kebitaraan, apa niche dia dari segi amalan pedagogi guru. Itu yang kita kena faham program TS. Kalau tak dia akan jadi macam program lain, kita akan datang bimbing sepatutnya apa yang dia perlu buat, itu saja. Contoh dalam modul 6 KMR PBL contohnya dia tak jadi amalan lagi. Sebabnya kita kena fahami bagaimana kita ni dalam modul 4 ni sangat penting. Ini sangat penting. Bagaimana kita buat coaching and mentoring pada cikgu-cikgu kita supaya mereka lebih independen lah untuk meningkatkan berotonomi. Dan juga murid mesti diberi otonomi dalam pembelajaran mereka juga. Okay, next Cik Azman. Jadi yang kita faham inilah positif cikgu, pisaran yang positif guru ialah tentang macam mana mereka membuat perhubung kait dan sentiasa berinovasi dalam pembelajaran mereka. Okay, next Encik Azman. Jadi kena faham tuan-tuan dan puan-puan sebagai RE kita kena faham sekarang mereka berada di tahun yang pertama. Tahun yang pertama ialah fasa latihan. Memang kita faham dari segi aspek penilaian sekolah yang kita JPN bagi dalam dashboard tu memuaskan, baik dan cemerlang. Ada yang bagi memuaskan, ada bagi baik dan cemerlang. Itu antara RE masing-masing. Dia bersifat naratif tau. Kita tak boleh compare, oh sekolah ni dapat cemerlang, memuaskan, baik. Tapi dari segi aspek apa yang sebenarnya RE itu lihat progresnya. Sebab tu kita penilaian sekolah ini adalah bila tahun ketiga, iaitu bila nazir tu datang. Jadi untuk itu sebenarnya kita ni hanya melaporkan progres je. Kalau dari segi saya katalah ada sekolah bila kita masuk, kita dah nampak dari segi amalan pedagoginya di tahap yang baik, yang sangat baik. PA 21-nya baik, kita masuk dalam kelas, mereka boleh, murid boleh memperlihatkan dari segi kompetensi pembelajaran 4K1N tu dengan sangat baik kan. Jadi di sini kita bagi cemerlang lah. Kita rasa kita okey, dia dah sampai 80%. Tapi kita nak kata dia cemerlang tu bukannya bila tentang TS tau, sebab dia dah wujud sebelum TS lagi. Contohnya lah. Jadi kalau kita kata okey dah di tahap baik, kita tak bagi cemerlang, apa lagi yang sebenarnya nanti dia akan duduk di tahap macam tu je, statik. So kita nak dia lebih lagi supaya dia mendalami modul 3 contohnya, apa lagi yang sebenarnya kita patut beri kesedaran pada mereka untuk mereka menambah baik lagi dan cari. Sebab tu saya kata dari segi penilaian kita tak menilai, kita hanya melaporkan progres. Progresnya di tahap baik, progresnya di tahap memuaskan. Tapi kita tak boleh kata okey kalau cemerlang cukup sudah. Kita takut bila kita bagi cemerlang memang dia dah 80% tapi sekolah tu memang dah PA 21. Jadi dia kata okey, dia rasa dia dah selesa, dia tidak mendalami modul dengan baik. Contohnya dalam kelas, kita nampak environment dia dah cantik, berwarna-warni apa semua, kita rasa okey sekolah ni adalah sekolah yang sangat bagus lah. Tapi ni sebenarnya bila kita masuk dalam kelas, kita tengok pencapaian masih lagi rendah contohnya, kita susah nak sukar untuk kita nak beri kesedaran balik. Jadi untuk membangun kapasiti sekolah ni, TS ni, kita kena fahami fasa-fasa inilah. Fasa pertama, fasa latihan. So kita kena beri peluang, beri masa, beri peluang untuk mereka develop mereka sendiri. Kalau mereka sangat positif, maksudnya cemerlang lah. Maksudnya baiklah, kita tak boleh bagi memuaskan even dia belum lagi. Tapi dia telah pun menstrukturkan pergerakan mereka ke arah yang lebih meningkat dari segi modul 1 hingga modul 5 tahun yang pertama. Tahun yang kedua ialah fasa latihan, transisi. Di sinilah peranan kita sangat penting. Kita kena cari
coaching cari supaya coaching lagi pihak sekolah supaya dia nampak lagi apa sebenarnya yang dia patut tambah baik. Jadi di sini proses untuk kita merubah kepada program TS25 ni, kita bukannya melihat dari segi kekurangannya dahulu, tetapi kita mesti mencari kekuatan. Yang hidden tadi, kekuatan yang tersirat ialah tentang motivasi dia lah. Dia kata, oh bagus program TS25 ni sangat positif, saya nak ubah sekolah saya. Sebab tu bila kata daripada from zero, bila nampak dia ni meningkat, baru kita katakan dia sangat cemerlang. Pada tahun 3 jaga-jaga sebab kita dah budaya. Di sini Nazir akan datang. Saya beritahu bahawa Nazir datang dengan satu penilaian yang berbeza dengan sekolah biasa. Sekolah biasa guna SKPMG tu, sekolah TS dia akan merangkumi semua apa benda yang terdapat, input-input yang terdapat ataupun apa benda yang ada dalam modul-modul kita. Jadi di sini kalau lah tuan-tuan dan puan-puan dah pun dalam satu cycle latihan ni, hari-hari kita ada yang tak habis mungkin, tapi dah habis tapi tak belum lagi berpengalaman. Kalau dah habis beberapa cycle sampai modul 8, mungkin boleh cepatkan. Kita boleh macam samalah modul kita punya kurikulum, boleh anjak ke atas dan boleh kita tarik ke bawah lah. Even dia belum lagi belum ni, sebabnya dalam modul 8 pentaksiran dia sebenarnya ada dalam wujud dalam modul 3 dan modul 6. Modul 6 dan juga modul 7. Jadi kalau kita nak terus gerakkan kepada contohnya mengamalkan projek walaupun belum ni, kita boleh bimbing sekolah. Jadi dia macam gear tu tak tersangkut tau. Dia dah di A21 dah tahap 70%. Jadi apa lagi? So kita boleh teruskanlah sebagai RA sebab kita berada di sekolah tu selama 3 tahun. Dan macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, ada saya rasa cukuplah untuk saya bercerita ataupun saya nak menjelaskan tentang tugasan kita. Jadi kalaulah kita faham bahawa sepatutnya kita tak boleh lagi turun semuka. Kalau sekolah boleh study sendiri tentang input-input modul 4 ni, kita cuba tanyakan banyak soalan lah. Nak beri tengok tingkat dia punya pengetahuan pemahaman dia tu dah mendalam. Bila kita turun je, kita buat bersama-sama cycle untuk kita dalam bimbingan instructional tu. Jadinya yang untuk tugasan tu dia buatlah. Kita nilai lah, kalau tak berapa bagus pun tak ada masalah. Sebab bahu kita lah yang akan membantu mereka untuk bimbing. Itu saja yang saya boleh jelaskan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada soalan tak? Dr. Siti, ya. Saya bukan nak soal, cuma boleh tak saya tambah sikit yang pasal tugasan. Okey, mungkin rakan-rakan akan tengok bahagian tugasan. Bila kita tengok bahagian tugasan, terutama sekali di bawah bahan. Okey, bila kita tengok bahan tu, antara yang data yang diperlukan ialah borang analisis jurang persekitaran. Kalau kita tengok kat sini, borang analisis jurang persekitaran, kita boleh rujuk pada modul. Dia ialah M4A803. Jadi semasa, betulkan saya kalau salah ya doktor? Semasa kita membuat impact cycle, terutama sekali bila kita membuat pemerhatian berdasarkan the reality ataupun video, kita akan cuba mengenal pasti apakah aspek yang perlu ditingkatkan. Jadi dekat sini, masa kita buat mengenal pasti tu, kita akan buat analisis jurang lah. Dan kita boleh mengisi borang M4A803. Jadi apakah aspek yang boleh kita perhatikan? Seperti yang hari tu doktor pernah cakap, kita tengok daripada the big idea. The big idea ni dia ada the big four. Jadi daripada the big four ni mungkin kita boleh tengok masa kita analisis jurang tu, kita boleh lihat sama ada tingkah laku, pengawalan bilik darjah. Yang kedua ialah kandungan dia, sama ada kandungannya relevan tak dengan RPH yang telah
buat. Yang ketiga lah strategi pengajaran dia ada tak yang perlu ditingkatkan, macam tadi doktor bagi contoh untuk strategi kooperatif. Dan yang keempat ialah pentaksiran formatif. So antara itulah yang kita aspek yang kita boleh lihat dalam impact cycle. Kemudian barulah kita menganalisis jurang dan kita boleh melengkapkan borang M4 A803. Betul tak doktor? Betul. Jadi di sini selain daripada yang saya kata teras tadi untuk kita secara keseluruhan, itu kalau teras kita boleh daripada kepimpinan school leader team kepada MLT tau, untuk melihat di segi keseluruhan secara holistik ya. Tapi untuk dalam bilik darjah sebenarnya kita akan lebih fokus kepada untuk kita dalam bimbingan ni, kita akan lebih fokus kepada Big Four tu. Dari segi kandungan dia, dari segi pentaksiran dia, lagi apa Zia tadi yang Zia sebutkan tu lah. Tingkah strategi, tingkah laku pengajaran. Mungkin kita akan dapatkan juga, contohnya kalau kita tak buat kita tidak buat rakaman, kita dari segi hasil learning work kita pun boleh yang saya katakan tadi lah. Bila kita buat learning work, apa masalah-masalah yang beberapa cikgu, misalnya kita masuk 3 kelas kan, apakah fokus, contohnya kita nak tengok tingkah laku kan. Jadi kita melihat tu supaya kita sebenarnya kita tujuan kita tu apa, dia punya matlamat tu. Jadi matlamat ni sebenarnya di samping kita nak memantapkan cikgu kita, sebenarnya kita sebagai PP yang untuk buat bimbingan instructional boleh juga kita nak tentukan apa tujuan utama kita nak buat dalam pemikiran kita lah ya, tetapi cikgu tu tak tahu lagi lah. Tapi kita dah ada fokus kita lah untuk kita nak meningkatkan apa dari segi amalan guru. Supaya dia sebenarnya bila amalan guru ni dia dapat selaras atau kita dah di budaya, satu budaya sekolah tu, dia akan merutinkan budak tu dari segi tingkah laku dia lebih baik lah. Contohnya peraturan kelas, peraturan aktiviti kumpulan ya. Apa dari segi langkah-langkah untuk struktur pembelajaran kooperatif contohnya, dia akan lebih mudah dan menjimatkan masa lah, menjimatkan masa guru, dan guru boleh fokus untuk buat pentaksiran sebenarnya kalau murid dah biasa dirutinkan. Okey, ada lagi? Saya rasa saya dah boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk bimbingan di sekolah. Boleh saya dapatkan pandangan? Silakan tuan-tuan untuk punya aksesi kalau ada pertanyaan. Cuma doktor ni ada permintaan daripada rakan-rakan yang hadir hari ni. Dia minta bahan ni boleh tak saya kongsikan dengan mereka? Boleh. Boleh ya, okay, saya akan edarkan nanti. Okey tuan, kalau ada pertanyaan, boleh tanya tuan Okey Cik Azman, kalau tak ada saya rasa mungkin kita boleh tamatkan. Jadi kalau ada masalah boleh je lah WhatsApp dengan saya tuan-tuan dan puan-puan tentang tugasan tu. Tapi untuk kali ni penilaian tugasan penilaian tugasan yang seperti saya kata tadilah kita menilai, kita bukan menilai kita melapor progres saja. Kalau progres tu dia agak slow, lambat, kita kena fahami kenapa dia lambat. Yang penting untuk peringkat awal sebelum kita dapat datang sekolah bersemuka, dia lain dah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita online ni, kita rasa repo tu lagi penting lah untuk peringkat awal ni. Jadi kita bagi sekolah selesa dulu kan, tapi kita jangan lepaskan lah. Saya kata macam ikatan emosi kita dengan sekolah ni kena ada lah kena repo yang baik. Jadi pada peringkat awal kalau kita bagi tu bagi baiklah dulu. Tapi kalaulah kita datang sekolah nanti pada peringkat peralihan tu memang kita kena kerja keras lah untuk kita ni. Jadi saya rasa dari segi psikologinya lah kita lebih pada melihat dari segi psikologinya. Sebab tugasan kita dalam bimbingan instructional ni saya pasti saya agak rasa lah sekolah-sekolah ni agak sukar lah kalau kita tak bimbing dengan betul dengan cara yang betul. Sebab nak beri pemahaman nanti saya kata jelaskan tadi, kita akan pilih cikgu yang tak baik. So nanti dia akan jadi satu repo lah. Bila kita masuk pagar nanti, bila kita datang nanti dia akan jadi pandangan tak sedap lah, tak seronok contohnya saya kata. Okay, Assalamualaikum doktor.
Assalamualaikum doktor. Ya. Okay, Salam. saya menerima beberapa pandangan daripada pihak sekolah ni. Terutama Johor Bahru lah ni. Okay, wakil kepada negeri Johor. Okay, mereka sebenarnya kurang yakin untuk menyampaikan modul tersebut kepada guru-guru di sekolah. Oleh itu mereka nak mohon keizinan daripada doktor sama ada RE SIC dapat mengambil alih tempat mereka untuk menyampaikannya kepada sekolah. Macam mana doktor? Macam ni pada ini pandangan saya lah kebiasaan amalan sebelum ni ialah kita yang akan deliver. Betul tak Puan Razia? Betul. Tapi sebenarnya kita nak membangun kapasiti kepakaran dalaman sekolah itu sendiri. Jadi untuk itu sebenarnya itu kepentingan kita datang coaching pemimpin tu. Kita coaching dia untuk dia berkeyakinan kalau misal katalah dia tak nak deliver tu, dia tak faham ke bagaimana ke, kita lah kena coach dia. Kita bimbing dia macam mana. Lepas tu mesti dia kena deliver dan kita bersama ada dalam tu. Kalau agak-agak tu okey, saya nak bagi pandangan, saya rasa kita boleh buat cara macam ni. Sebab kenapa saya kata kenapa kita kena bagi nanti kebiasaan lah, amalan biasa yang kita dapat bila kita datang, kita yang deliver, nanti PGB ataupun DPK sibuk busy buat benda lain. So dia dari segi jiwa dengan roh tadi yang saya kata, jiwa roh tu bukan daripada peringkat orang yang nombor 1 tau. Jadi bila orang nombor 1 ni, dia sekarang tugas dia, peranan dia ialah membuat bimbingan instruksional. Kalau dia tak faham ataupun dia kata okey dia tak yakin, kurang faham, dia sebenarnya boleh difahamkan oleh kita RE. Sebab tu BPG kata kena ada RE yang datang bimbing. Sebab ni lah. Tapi RE bukannya yang beri semua input pada sekolah. Tapi masa dia beri untuk sekolah dapat faham, kita buat CPD, kita bagi pengetahuan, lepas tu kita bagi kemahiran. Kemahiran tu kita akan buat dalam satu berbengkel, perbengkelan, aktiviti kumpulan. Tetapi akhirnya dari segi nilai sekolah tu ialah dari segi amalan tu yang kita rasa sukar. Kalau kita yang bagi, kita datang, kita bagi, cikgu faham tapi tak boleh implement. Kalau nak implement, saya kata memanglah daripada orang nombor 1. Sebab ini based on kepada dapatan kita daripada cohort 1 tau. Yang Nazir kata okey. Nazir kata kepimpinan ni yang cemerlang cuma hanya dapat seorang saja. Itu pun sebab dia membuat bimbingan instruksional. Lepas tu apakah dapatan daripada cikgu pula? Cikgu kurang kreatif dan kritis. Maksudnya dari segi amalan tu, kita nak pembelajaran bermakna dengan pembelajaran profesional guru ni, dia modul 4 dia kurang dikuasai, kurang diimplement dan kurang dikuasai. Terutamanya PSC, coaching and mentoring daripada SLT, daripada MLT kepada guru, dia tak buat. Kita dapat faham tu. Jadi cikgu ni macam mana, sebab tu saya kata kitaran bimbing instruksional ni, kita bukannya nak bantu cikgu lemah, kita nak cikgu yang bagus juga boleh memperbagaikannya. Itu yang dia kata nak kreatifkan dan kritiskan dari segi pemikiran cikgu tu, nak meningkatkan potensi dia, keupayaan dia. Jadi Puan Razia, saya tak boleh kata tidak, saya tak boleh kata tak boleh. Itu terpulang. Kalaulah kita kata kita deliver tapi sekolah tu boleh bergerak dengan cantik, saya tak boleh nak kata tak boleh. Tapi sebaik-baiknya kita bagi mereka sendiri membangun kapasiti sekolah mereka sendirilah, itu je. Okay, terima kasih doktor. Tapi ada satu lagi ni. Ini mungkin isu berulang sebenarnya. Okay, berkaitan dengan RE yang daripada IPG yang sebahagiannya masih tak menghubungi sekolah lah sebenarnya untuk bimbingan. Macam mana ya doktor? Itu kerja saya. Tolong ya penyaras PPD,
Penyaras PPD, jangan tunggu dah sampai deadline baru beritahu saya. RE saya tak hubungi sekolah. Kalau boleh sekolah komen pada penyaras PPD, maksudnya kena terus WhatsApp kat saya. Saya akan bertindaklah. Macam yang lepas tu bila sampai deadline dah lepas tarikh baru beritahu saya. Saya ni maklumlah bekerja dengan orang kan, jadi saya tak boleh ni, tapi saya bolehlah bantu untuk bimbing mereka kalau mereka tak ingin. Almaklum mereka baru first time. Kalau SIC memang dah kerja buatnya memang membimbing sekolah kan, jadi saya harap SIC semua fahamlah, harap dapat bantu kami juga terutamanya penyaras PPD lah, maklumkan pada saya. Okay, maknanya SIC tak perlu masuk lagi lah ya. Lagi mereka masih di bawah IPG dan IAP. Betul Saya haraplah Puan Nadia, saya sebenarnya kalau boleh saya berpegang pada kata daripada BPG, kata awal dia kata okey. Kenapa REIPG bantu untuk cohort 5 ialah sebab kekurangan SSIC. Tapi ada daerah yang SSC-nya memang mampu nak untuk pergi ke sekolah. So saya tak apa, kita sebenarnya REIPG ni bersedia untuk bila-bila. Contohnya kalau PPD memang kekurangan untuk pembimbing, kita akan bantu contohnya lah. Tapi kalaulah memang ada dua, SIC dan juga REIPG, kita harap janganlah sekolah ni dia konflik lah. Contohnya datanglah bersama-sama, itu yang lebih baik. Maksudnya SIC dengan REIPG datang sama-sama dan bimbing bersama-sama supaya kita dapat rentak yang sama. Okay, terima kasih. Sebabnya kalau kita tak dapat rentak yang sama, kita akan menyukarkan sikit tapi ni kita tahu mana part yang kita guna lah yang tak. Contohnya kalau agihan cikgu contohnya, contohnya kita kena ada struktur lah yang terancang lah untuk kita buat agihan juga kalau ada yang sama. Itu dia Puan Razia. Okay, terima kasih Dr. So bagaimana kita membuat pemulihan hidup ini? Okey, tuan ada lagi tuan? Okey, Cik Azman. Okey, baik. Rasanya tuan macam lagi kita dah hampir 1 jam 40 minit ni kita bersiaran. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Salihah Samsuri yang telah meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk taklimat berkaitan dengan pelaksanaan tugasan 24 dan saya dapat tugasan 2 betul kan? 2 sahaja. Ya, okay. Terima kasih pada Cik Azman, Dr. Siti atas penerangan yang begitu saya jangkakan begitu mantap lah. Maknanya terperinci lah. Saya bayangkan macam tak ramai lah dalam setengah jam itu. Tapi alhamdulillah lah banyak input-input yang dapat kita kongsikan bersama dengan rakan elit SIC Plus, Super IPG dalam untuk membantu kita tugasan 4 ni lah, untuk modul 4 cohort 5. Jadi daripada saya tak ada apa lagi, hanya itulah saya sedang meneliti untuk surat bimbingan ni. Jadi saya akan pastikan yang mana-mana sekolah yang tak ada tu kena dilengkapkan lah. Saya tengok ada daerah yang mungkin dah bertukar rakan elitnya tu, jadi kena lengkapkan supaya surat bimbingan tu dapat diedarkan esok lah kalau boleh. Jadi tak ada apa lagi Cik Azman, boleh teruskan dengan program seterusnya. Terima kasih. Terima kasih semua rakan-rakan ni. Sebelum keluar semua saya mak balik kehadiran ni, sebab kehadiran ni kita akan rekodkan sebagai SPL untuk dengan Cik Bidau. Sebenarnya saya cuma kumpulkan data je. Nanti jabatan akan masukkan dalam sistem SPL. Kemudian kita punya CJ saya akan uruskan lah, saya akan uruskan jabatan sebagai taklimat kita sebagai satu daripada kita punya program pembangunan kompetensi kita. Jadi untuk bahan saya dah dapat juga daripada Dr. Salihah untuk saya sharekan. Tapi untuk rakaman ini, sebarang rakaman ini ada perkara-perkara yang kita tak boleh sebarkan. Jadi saya akan hanya berikan kepada penyaras SIC dan SIP masing-masing untuk tindakan lanjut. Jadi tuan-tuan nanti mendapatkan rakaman ini daripada, saya akan serahkan kepada Puan Razia lah. Puan Razia nanti uruskanlah untuk sebaran kepada SIC dan saya akan uruskan untuk sebaran kepada SIP. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Salihah
kerana meluangkan masa dengan kita bersama. Okey, sama-sama. Ini insyaAllah Dr. Zai, kalau ada kesempatan kita akan ada sesi lain lah kalau ada perkara yang kita boleh kongsikan bersama. Dan terima kasih kepada Cik Firdaus dan semua rakan-rakan elit SIP SIC. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Selamat Zai Batin. Hari Raya semua. Raya.